Habislah saya ustaz, saya ni tak tahulah masuk neraka ke saya ni. Jangan. Saya ni Allah ampun ke dosa saya ustaz, rasa Allah tak ampun dah, banyak sangat dosa. Jangan cakap itu yang mengampunkan dosa-dosa Allah. Dah kita cakap macam tu, kita sangka kepada siapa? Sangka pada Allah lah. Jangan. Jangan buruk sangka dengan Allah. Baik, golongan yang banyak berzikir mengingati Allah merupakan golongan yang bersamanya. Nya tu kembali kepada Allah, sentiasa bersama dengan Allah. Mengingati Allah merupakan golongan yang bersamanya, berada di kedudukan hadapan dan mendapat kejayaan. Akhirat nanti Allah akan letak dia di sosok yang depan. Kita ni kalau kita ni lah, kita ni agak-agak dapat nombor berapa ni dari segi kalau beratur lah. Kalau nak masuk syurga beratur tu nombor berapa agak-agak? Orang yang depan-depan tu, yang solat malam tak tinggal, yang puasa tak tinggal, yang baca Quran, subhanallah, kita ni tak tahulah nombor berapa ya. Tapi kalau nak duduk depan, banyakkan berzikir. Ni yang akan berada di saf yang hadapan. Baik, baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi yang menceritakan kelebihan golongan yang berzikir, bahawa Allah Ta'ala berfirman, aku kata Allah, inda ni di sisi hambaku, zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan pada hambaku. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah, Allah tu dia ikut apa yang kita sangka kepada Allah. Wa ana ma'ahu, kalau kita sangka Allah tu menerima amalan kita, Allah akan terima. Kalau kita sangka Allah tu, apa maksudnya? Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Habislah saya ustaz, saya ni tak tahulah masuk neraka ke saya ni. Jangan. Saya ni Allah ampun ke dosa saya ustaz, rasa Allah tak ampun dah, banyak sangat dosa. Jangan cakap itu yang mengampunkan dosa-dosa Allah. Dah kita cakap macam tu, kita sangka kepada siapa? Sangka pada Allah lah. Jangan. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Sebagaimana kita jangan buruk sangka dengan orang. Orang pun kita tak boleh buruk sangka. Jangan buruk sangka dengan suami, jangan buruk sangka dengan isteri. Buruk sangka, jangan. Ni contoh kita kata suami sakit kepala. You ni betul ke sakit kepala ni? Kan, betul ke you ni sakit kepala? Malah pergi pasar lah tu. Jangan. Dah dia cakap sakit kepala lah, nak buat macam mana? Betul? Kau ada pernah tak terasa macam tu? Dah tiap minggu sakit kepala. Yang tu tak tahulah, payah nak jawab. Bukan apa ustaz, dia hari minggu je dia sakit kepala. Hari lain, bukan main lagi. Hari lain. Satu lagi, kalau saya ajak dia, mulalah sakit kepala. Kalau kawan dia ajak dia, tak adalah hilang sakit kepala. Ialah walau bagaimanapun, jangan buruk sangka. Allahu Rabbi, jangan ya. Ada satu amalan tu, kalau kita beramal dengan amalan tu, kita jangan cakap yang tak benar. Memang kita kena. Kena. Kita amal. Jadi menyebabkan kita akan jujur jadi. Kalau tak boleh datang lah. Kenapa tak boleh datang? Sakit perut lah. Selepas tu kena lah dia. Kena lah sakit perut walaupun itu. Tu ada amalan tu. Tapi tak apalah, kena. Walau bagaimanapun kita dengan Allah, jangan pernah terlintas di hati kita, Allah tak terima doa saya. Jangan. Ni lambat ni. Yalah, lambat-lambat lah. Kerana Allah tahu masa yang sesuai untuk kita. Kita sendiri pun tak tahu masa bila yang sepatutnya kita dapat sesuatu yang kita nak. Kadang-kadang terlalu cepat sangat kita jadi riak. Terlalu lambat sangat kita jadi putus asa. Jadi Allah letak masa yang sesuai. Kemudian Allah kata apa? Wa ana, dan aku ma'ahu, bersama dengannya, idza dzakarani, apabila dia berzikir kepadaku. Maknanya Allah Ta'ala ni bukan setakat bila mana kita ingat Allah ingat kita. Bukan situ saja, Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan kalau kita belajar dalam kitab-kitab lain, kebersamaan Allah dengan kita, bila mana kita berzikir, dia tidak sama dengan kebersamaan Allah dengan sesiapa yang lain. Orang solat, Allah bersama dengan dia. Orang sabar, Allah bersama dengan dia. Kan ada ayat Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Allah bersama dengan orang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Tapi dia tidak sama. Orang yang berzikir ni, pertama, bagaimana Allah bersama dengan dia? Allah terlalu dekat dengan dia. Yang kedua, kata ulama, bagaimana Allah bersama dengan dia di saat dia berzikir? Allah sentiasa akan tolong dia bila-bila masa sahaja. Yang ketiga, kalau dia berzikir, ni zikir yang banyak ni, bukan zikir sikit-sikit kan.
Kita ni zikir sikit nak suruh Allah bagi banyak. Ya tak boleh lagi tu, kita kena zikir banyak. Sebab ayat Quran tadi zikir yang banyak. Berdiri pun zikir, duduk pun zikir, baring pun zikir. Ni maksudnya zikir yang banyak. Yang ketiganya ialah Allah akan pilih dia jadi wali. Kerana ulama mengatakan az-zikru mansyurul wilayah. Imam Qushairi dalam satu kitab Risalah Qushairiyah, dia kata apa? Zikir ni permulaan kewalian. Siapa nak jadi wali Allah, dia kena mula dengan zikir. Itulah. Baik, kemudian fa in dzakarani fi nafsi. Kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya. Ya, kita ingat dalam hati kita. Zakartuhu fi nafsi, aku juga akan ingat kepadanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia ingat kepadaku di khalayak ramai, di satu kaum, di khalayak ramai. Macam sekarang ni kan, kita ramai-ramai ni kita buat majlis zikir. Allah akhirat nanti Allah akan ingatkan kita pada khalayak ramai. Allah akan sebut nama kita ni ahli zikir di hadapan malaikatnya, nabi-nabinya, kaum-kaum nabi yang lainnya. Sebab tu nak kena ada majlis zikir. Apa makna majlis zikir? Yang zikir yang dibuat secara beramai-ramai dalam satu majlis. Cuma saya selalu sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu buat majlis zikir, majlis tahlil ramai-ramai, ya. Cuma kita nak kata apa ya? Nak kata kalau boleh lah, kita buat majlis tahlil ni bukan untuk kematian sahaja. Contoh malam ni, ya puan-puan, malam ni saya jemput ya ke rumah saya. Nak buat apa ustaz? Kita buat majlis tahlil. Siapa yang meninggal? Janganlah tanya. Ya, majlis tahlil je meninggal. Majlis tahlil je meninggal. Buat majlis tahlil. Siapa meninggal? Tak ada siapa-siapa meninggal. Nak buat apa? Nak baca la ilaha illallah beramai-ramai. Kerana la ilaha illallah ni kan dia banyak kelebihan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah, biha yasbutul iman, biha yahsulul aman, karir ayyuhal insan, la ilaha illallah. Yang tu, la ilaha illallah ni, biha dengan la ilaha illallah tu yasbutul iman, dia boleh meneguhkan iman. Jadi kalau kita buat majlis membaca la ilaha illallah, iman kita Allah teguhkan pada malam itu, pada majlis itu dan selepas daripada itu. Biha yahsulul aman, dengan la ilaha illallah itu dia menghasilkan keamanan, dia mendatangkan keamanan, ketenangan dalam hati kita. Sekarang kan risau kita sekarang ni. Jadi ni Omicron pula ni, dia bawa umi dia katanya. Kan? Yang lain lagi, la haula wala quwwata illa billah. Bila akan berakhir tak tahulah. Ya,